Berita dari Sabah petang ini kami mulakan dengan kebakaran hutan Simpan Bin Suluk di Lumat, Beaufort. Operasi pemadaman kebakaran yang masuk hari ketiga hari ini menyaksikan satu lagi kebakaran berlaku di lokasi baharu kawasan tersebut. Seperti yang dapat anda saksikan di belakang saya ini, api telah pun terkawal. Bagaimanapun pihak bomba mendapati terdapat satu lokasi baharu berlakunya kebakaran. Menurut Ketua Operasi Hadapan Op Gambut Rastam Keladi, lokasi kebakaran baharu itu terletak di luar kawasan 8 sektor yang dibahagikan pihak bomba sebelum ini bagi operasi pemadaman kebakaran. Ketika ini, operasi melibatkan 200 anggota bomba dan penyelamat negeri serta Labuan dan Sarawak giat mengawal api daripada terus merebak. Bagaimanapun, ketiadaan akses ke kawasan baharu kebakaran dan kesukaran mendapatkan sumber air menjadi kekangan utama. Halangan kita di sini adalah sumber air. Sumber air kita kena dapatkan sejauh lebih kurang dalam 1.600 kaki bersamaan dengan 1.5 km sumber air. So, kerja-kerja pemadaman masih dijalankan mengikut plot-plot yang kita rancang. Pihak bomba turut melakukan tinjauan udara untuk memantau kebakaran. Sementara itu, indeks pencemaran udara IPU di Klias, Beaufort dan Membakut dilaporkan sederhana masing-masing dengan bacaan 73 dan 64 setakat 1 tengah hari tadi. Tinjauan RTM di Bongawan mendapati restoran berhampiran kawasan kebakaran beroperasi seperti biasa selagi keadaan jerebu tidak teruk. Pihak restoran bagaimanapun mengakui kehadiran pelanggan agak kurang berbanding sebelum ini. Sebelum ni keadaan jerebu teruk, ada gangguan dengan kami punya restoran juga. Permulaan jerebu ni di start minggu lepas dari jam 3 start sampai tu asap pun mengganggu operasi pembukaan restoran kami. Sekarang agak okey lah. Hari itu memang sangat teruk. Sampai kerja pun susah, sesak nafas. Tapi itulah kerja aja sampai batuk-batuk pun susah. Dia berapa lama itu asap? Dari minggu lepas lagi sampai sekarang tu pun sekarang okey lah. Masa-masa jerebu tu di sini. Minggu lepas tu, minggu lalu tu jerebunya teruk betul. Sampai kami pun susah kerja, macam sesak nafas. Sekarang perubahan memang ada lah, tapi jerebu tu masih lagi kami rasai. Kami masih macam sesak nafas. Operasi kawalan di kawasan-kawasan berisiko sepanjang Jalan Papar Beaufort bagaimanapun terus dilakukan pihak berkaitan. Sabah mencatatkan penurunan sebanyak 2% atau 24,220 kes penyakit TB tahun lepas berbanding 24,711 kes pada 2014. Bagaimanapun jumlah kematian akibat TB meningkat kepada 1,696 kes berbanding 1,603 kes pada tahun 2014. Pengarah Hospital Queen Elizabeth, Dr. Herrick Corey berkata, tahun lepas sebanyak 16,493 kes pesakit TB berjaya disembuhkan sepenuhnya melalui rawatan, manakala 1,256 pesakit memberhentikan rawatan. Dalam masa sama, saringan TB giat dilakukan untuk mengelak penularan penyakit berkenaan. Selain itu, 10 mesin Gen Expert juga disediakan di beberapa hospital di negeri ini untuk mengatasi kesukaran pengesanan kes TB selain penyediaan mobile X-ray kepada orang ramai. Ketika berucap sempena majlis sambutan Hari TB Sedunia 2016, peringkat Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu, Dr. Herrick menggesa orang ramai membuat saringan kesihatan untuk mencegah penyakit itu. Sambutan bertemakan pengesanan dan rawatan awal bersama membantras TB turut diisi dengan pameran dan ceramah berkaitan serta penyerahan sumbangan Persatuan Pencegah Batuk Kering Sabah Sabata kepada pesakit TB. Kerajaan terus memastikan rakyat menerima bantuan sewajarnya. Ini termasuk pemberian bantuan rakyat 1 Malaysia BR1M walaupun dalam suasana ekonomi global tidak menentu.
Jelas Wakil Rakyat Senalang Datuk Seri Haji Nasir Tun Sakaran BR1M merupakan antara usaha kerajaan untuk membantu meringankan beban kos sara hidup golongan berpendapatan rendah. Sehubungan itu, bantuan tersebut harus dimanfaat sebaiknya. Beliau berucap merasmikan Majlis Penyampaian BR1M 2016 kelompok 3 kepada 480 penerima di Dewan Persidangan Majlis Daerah Sempurna. Sementara itu, ketika merasmikan Karnival Pendidikan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kabugan Sempurna, Datuk Nasir berkata, Karnival melibatkan beberapa institusi pengajian tinggi ini membolehkan pelajar mengenal pusat-pusat pendidikan lanjutan sekaligus mendorong mereka untuk belajar bersungguh-sungguh. Turut diadakan penyampaian anugerah kecemerlangan kepada masing-masing 10 pelajar cemerlang PT3 dan SPM. Dalam satu lagi majlis berasingan, Datuk Seri Nasir turut menyampaikan sumbangan dan bantuan zakat daripada Pusat Zakat Sabah kepada 18 penduduk terbabit kebakaran di Kampung Mesra, Kampung Srijaya dan Kampung Bubul di Pejabat Perhubungan Adun Senalang. Pertandingan bintang RTM yang mengungguli jenamanya tersendiri dalam industri penyiaran hiburan negara terus berada pada momentum positif dalam melahirkan penyanyi berbakat dan berkualiti. Juara bintang RTM 2016 Rosario Nini Chamini Bianis mengakui penganjuran pertandingan berprestij itu mampu melebarkan kejayaan seni suara sehingga ke tahap lebih jauh. Usaha RTM dalam mewujudkan bakat-bakat. Sebagi saya positif sebab RTM, kalau bukan RTM saya tidak jadi begini, kalau bukan RTM kita tidak dapat mencungkil bakat-bakat. Rosario, anak kelahiran Sabah ini ditemui pemberita RTM sejurus tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu selepas muncul juara pertandingan akhir bintang RTM 2016 di Auditorium Perdana Angkasa Puri Sabtu lalu. Menyifatkan kemenangan itu satu peluang berharga untuk melangkah jauh dalam industri hiburan, Rosario bertekad memantapkan seni persembahan untuk mengembangkan karier nyanyiannya. Baik, saudara, sekian bahan berita N5 dari Sabah petang itu.